Belanjawan 2025 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sama sekali tidak menampakkan sebarang projek besar serta yang berprofil tinggi. Seperti yang ditegaskan Datuk Seri Anwar dalam ucapan pembentangan itu, belanjawan tersebut bukan tertumpu kepada pelaksanaan projek mega, sebaliknya pembangunan negara diutamakan dengan projek berkepentingan rakyat. Pendekatan yang seimbang dan bertimbang rasa untuk menangani keperluan negara yang paling utama bagi menangani peningkatan kos hidup rakyat dicerminkan menerusi belanjawan itu. Tidak dinafikan tumpuannya terarah kepada kalangan rakyat jelata, menyasarkan segmen warga yang lemah dan melarat. Ucapan Datuk Seri Anwar jika diteliti membahagikan golongan yang lemah dan kurang bernasib baik ini kepada beberapa kumpulan meliputi wanita, warga emas, orang kurang upaya OKU, kanak-kanak autisma dan orang asli. Untuk menggalakkan lebih ramai wanita memasuki semula pasaran tenaga kerja, rebat cukai akan ditawarkan kepada majikan. Mungkin ada yang terlepas peruntukan RM64.1 bilion kepada sektor pendidikan menerusi belanjawan 2025 berbanding RM58.7 bilion bagi 2024 adalah jumlah tertinggi dalam sejarah. Ini sejelas-jelasnya menunjukkan perkara yang menjadi keutamaan Datuk Seri Anwar. Terkait juga kemudahan untuk anak-anak melanjutkan pelajaran ke Menara Gading apabila kerajaan menyediakan RM4 bilion dalam bentuk biasiswa, pinjaman dan allowance pendidikan sekaligus lebih banyak peluang untuk golongan miskin terus menimba ilmu pengetahuan. Pada 2025, sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA diteruskan dengan peruntukan melonjak kepada RM13 bilion berbanding RM10 bilion. Peningkatan ini terus memberi manfaat kepada 9 juta penerima atau bersamaan 60% penduduk dewasa negara. Datuk Seri Anwar berkata 4.1 juta penerima STR kategori isi rumah akan menerima SARA sebanyak RM100 sebulan berbanding 700,000 penerima tahun ini. Perdana Menteri turut mengumumkan peningkatan peruntukan bantuan tunai di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM2.9 bilion daripada RM2.4 bilion. Kenaikan gaji minimum kepada RM1,700 daripada RM1,500 sebelum ini yang ternyata mengejutkan adalah bantuan yang amat diperlukan dalam kalangan pekerja berpendapatan rendah untuk menampung perbelanjaan harian. Pengumuman bahawa penyasaran subsidi petrol RON 95 akan hanya dilaksanakan pada pertengahan Julai dan tidak menjejaskan 85% rakyat adalah berita yang melegakan. Sehubungan itu, kerajaan menjangka dapat menjibatkan sebanyak RM8 bilion setiap tahun hasil daripada perubahan ini. Projek infrastruktur yang memberi tumpuan kepada pembangunan wilayah seperti tebatan banjir dan pembesaran jalan raya dengan jumlah peruntukan RM120 bilion di bawah projek infrastruktur awam dan swasta akan diteruskan. Secara keseluruhan, belanjawan 2025 telah mengutamakan kebajikan sosial rakyat dengan pelbagai pemberian kepada golongan yang paling memerlukan sekaligus jelas membuktikan bahawa rakyat jelata sebagai tunjang sebenar negara kita penerima manfaat sebenar belanjawan ini.